Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati ashabas sa'adah, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para abaik, para asatizah, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, izin serta berkat taufiknya pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah menyentuh hati kita untuk sama-sama kita usung dan bawa diri kita untuk mengisi ruangan-ruangan yang berada di rumahnya bagi menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah, dan alhamdulillah dapat melapangkan masa untuk duduk sebentar untuk sama-sama kita mencari dan mengkoreksi diri kita untuk sama-sama memperbaiki diri kita, menambah sedikit amalan untuk dibawa bekal pulang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi yang mulia ini dengan membaca Ummul Kitab untuk kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat seterusnya, pada ahli keluarga kita yang telah pergi meninggalkan kita. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan, kita bacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah bangunkan kita daripada kita tidur yang sebentar, daripada mati yang sementara. Kita berdapat lagi bangun untuk meneruskan hari-hari berikutnya, untuk menghabiskan sisa-sisa saki-baki hari-hari kita, kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucaplah kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebab berapa ramai pagi ni tidur semalam merupakan tidur yang terakhir. Dia jumpa dengan keluarga dia, jumpa dengan sanak saudara, merupakan perjumpaan yang terakhir. Pagi ni tak bangun lagi dah. Dan dia terpaksa berpindah ke satu alam, daripada alam dunia ni pindah ke alam akhirat.
Mahu ataupun tidak mahu, suka ataupun tidak suka, paksa ataupun kita rasa rela, kita tetap. Bila mana kullu nafsin za'iqatul maut, bila mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat dia untuk cabut nyawa, maka terpisahlah kita, hubungan kita dengan dunia, yang sementara ini, yang mana kelazatan dia sangat kita rasai. Kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan atas dunia ni kita dah rasa banyak. Maka bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua tu akan dihisap, akan ditanya satu persatu. Setiap detik dan saat yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada kita, Allah Ta'ala tanya semula, ke manakah kita habiskan? Apakah yang kita buat dengan masa yang diberikan? Maka semua itu akan menjadi saksi, akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana mulut kita ditutup. Al-yawma naqtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ni kita biasa dengar, kita biasa baca pada malam Jumaat. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, pada hari tersebut nanti tangan kita akan jadi saksi. Maknanya nak sebut bahawa mulut pada hari tersebut akan dikunci. Anggota-anggota yang lain yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana soalan ditanya, anggota-anggota inilah akan jawab. Sebab kenapa Allah Ta'ala tak tanya mulut? Sebab kalau di dunia biasanya mulut yang bercakap. Sebab mulut ni kalau diberi peluang dia bercakap, mungkin dia boleh berpusing, mungkin dia akan boleh berubah-ubah, menipu pun dia, bercakap benar pun dia. Orang yang salah boleh jadi tak salah, orang yang tak salah boleh jadi salah kerana mulut. Maka pada hari tersebut ditutup mulut dia, anggota-anggota lain yang jadi saksi. Yang hari ini mungkin jadi sahabat rapat kita, membantu kita. Tangan kita jadi membantu kita banyak benda, kaki kita banyak benda membantu kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, anggota-anggota yang lain menjadi membantu dan juga sahabat rapat kita atas dunia. Bila dia sakit, kita rawat dan kita jaga. Tapi di akhirat nanti, dialah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini saya sempat untuk sama-samalah kita berkongsi. Antara yang sempat saya ambil daripada kitab Imam Ghazali, iaitulah tanda-tanda hati kita sudah mati. Ni antara tanda-tanda hati kita sudah mati. Tanda-tanda ni saya ambil untuk saya cek diri saya. Dan kalau muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sama-sama kita checklist diri kita, kita koreksi diri kita, ada tak pada diri kita benda-benda ni. Kalau ada, saya dan tuan-puan, ibu, ayah dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena berubah sama-sama. Kematian tak tahu bila berlaku. Kita pun berada pada zaman-zaman fitnah, zaman-zaman akhir zaman yang bila masa saja akan berlakunya kiamat. Sebab kelaparan kita makin nak rasai sekarang ni. Harga barang dah mula naik. Ayam dah mula naik sekarang ni. Maka di sana sini kita akan tengok, kalau baca di Facebook, baca di ruangan-ruangan alam maya, dicadangkan kepada kita supaya beli barang-barang, beli stok banyak-banyak, simpan supaya kita tak lapar. Sebenarnya kita lupa kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana nak berlakunya kiamat, manusia akan lapar. Pada waktu tu manusia akan lapar. Bila Dajjal nak keluar, semua manusia akan rasai kelaparan. Simpanlah stok makanan banyak mana sekalipun, dia akan rasa kelaparan. Kecuali orang yang beriman, yang makanan dia zikrullah, tasbih,
Yang makanan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, yang makanan dia mana banyak ingati Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak akan lapar. Tapi bagi orang yang dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan rasai kelaparan. Maka bila mana berlaku perkara-perkara sebegini, banyaklah pendapat-pendapat dan pandangan suruh supaya simpan makanan, beli stok banyak-banyak, supaya kita ada bekalan dan sebagainya. Ala kulliha tidak ada jadi masalah, tidak jadi sebarang tikaian pun. Simpanlah bagaimana banyak mana pun kita nak simpan, tetapi janganlah sampai kita keluar keyakinan kita bahawa memang janji Allah Subhanahu wa taala bila mana akan berlakunya kiamat, manusia akan merasai kelaparan. Kecuali yang saya sebut tadi, orang-orang yang beriman. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, antara tanda-tanda hati kita sudah mula mati. Hati mati dulu sebelum jasad dia mati, sebelum tuan dia mati, hati mati dulu. Lebih bahaya daripada tuan mati. Kalau hati mati dulu, tuan tak mati lagi, lebih teruk. Lebih baik mati dua-dua. Kalau tuan mati, kalau ikut teknologi perubatan, hati boleh digunakan lagi. Kalau tuan mati. Tapi kalau hati dah mati, tuan hidup lagi, dia tidak memberi manfaat terutama kepada diri dia sendiri. Pertama sekali, tanda hati seseorang itu telah mati, dia berani meninggalkan solat. Berani meninggalkan solat maksudnya tak rasa bersalah kalau tidak solat. Sedangkan inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat tu mencegah diri daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara pertama akan dihisap, perkara pertama akan ditanya bila mana seseorang tu meninggal. Solat dia akan diutamakan. Bila selesai bab solat, maka barulah pindah pada soalan-soalan yang lain. Ibarat orang nak isi nak isi borang dalam laman web ataupun dalam borang dalam melalui maya ni. Selagi tak selesai perkara tu, tak boleh nak tekan next. Tak boleh nak pergi kepada soalan lain ataupun borang-borang yang lain. Maka kena selesai soalan berkaitan dengan perkara tu dulu. Itu kalau bab dunia. Ini kita nak cerita di akhirat. Bila mana seseorang tu meninggal, bila dihisap nanti, awwaluhu hasibun. Awal-awal yang akan hisap, solat. Maka bila dihisap tentang solat, lepas bab solat baru dia pindah soalan lain. Tak lepas solat, maka tak lepaslah perkara-perkara yang lain. Sebab tu solat perkara pertama. Sebab solat juga disebut as-salatu imanuddin. Solat tu tiang agama. Maka kalau dah mula dalam diri kita tinggal solat tak rasa apa-apa, maka itu adalah tanda-tanda hati kita dah mula mati. Bukan sekadar kita nak peringatkan diri kita, kena jaga juga ahli keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga ahli keluarga kita. Kita nak kita je masuk syurga, kita nak ahli keluarga kita. Sebab tu orang Islam, orang beriman, kalau dia meninggal, kalau mak ayah dia meninggal, dia tidak akan meratap, tidak akan rasa sedih yang melampau-lampau, yang kita meratap, menangisi, menjerit kerana tak terima kematian tu, bukan di kalangan orang-orang yang beriman. Sebab orang yang beriman, orang Islam, dia percaya bahawa bila mana mak ayah dia meninggal, bila dia meninggal nanti dia akan bertemu semula di syurga, bertemu semula nanti. Pertemuan tu pasti akan berlaku. Tapi pastikan kita masuk syurga. Mak ayah kita masuk syurga, anak-anak kita tinggalkan dia untuk dia iman, bekalan akidah dia. Sebab tu perkara yang paling susah kita nak jaga anak kita, nak tinggal anak kita sekarang, akidah dia.
akidah dia. Lepas tu kena nasihatkan selalu. Jangan kita beritahu anak pergi sekolah, belajar rajin-rajin supaya pandai nanti boleh kerja besar. Kita nak cari kerja besar. Lepas tu kita pun kena ingatkan anak, kena ingat diri kita selalu, jangan nak memikir madza ta'kulu, apa yang kamu nak makan. Kita nak anak kita madza ta'budu, apa yang kamu nak sembah selepas min ba'di, selepas aku tak ada nanti, aku meninggal nanti. Lepas tu perkara yang berkaitan dengan kaedah, berkaitan dengan akidah, perlu kita ingat. Latihlah, suruhlah anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk solat, supaya tak tinggalkan solat. Kalau ketika mana kita hidup dia tak solat, kita tak tahu bila mana kita meninggal. Kalau kita ketika hidup dia tak jaga hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila macam mana dia nak jaga hubungan dia dengan nak jaga hubungan dia, nak jaga kita. Hak Allah dia tak tanggungjawab, hak kita tak tahu lagi. Bila mana kita sakit, bolehkah kalau solat pun dia tak jaga, macam mana dia nak rawat kita, nak jaga kita. Ketika mana kita terberak, terkencing, bolehkah dia nak jaga kita? Kita takut dia lah yang akan hina kita, akan maki hamun kita kerana kita terberak, terkencing di atas katil. Saya yang bercakap, tuan-tuan, ibu ayah yang mendengar akan mengalami satu masa nanti bila Allah Ta'ala uji kita. Kita akan mungkin satu hari nanti kita sakit, terberak, terkencing di atas katil. Waktu tu kita boleh lihat bagaimana anak-anak yang kita sayang, kita jaga hari ini, yang mana boleh jaga kita, yang mana yang akan maki hamun kita. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka berikanlah penekanan tentang solat supaya anak. Sebab tu Nabi SAW sendiri pun suruh, muru auladakum bis solah. Suruhlah anak kamu solat. Dia tak sebut suruh puasa ke, dia tak sebut suruh buat haji ke dulu. Solat dulu. Bila solat maknanya benda perkara yang lain akan menyusul, akan ikut. Fadribu, dan pukul. Sebab solat ni penting. Sebab itulah Nabi SAW sangat memberi penekanan tentang bab solat ni. Muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, antara tanda-tanda hati kita dah mula mati, rasa tenang. Rasa tenang bila mana melakukan dosa. Bila buat dosa tak rasa bersalah. Bila buat dosa tak rasa takut. Bila buat dosa tak rasa esok akan mati. Rasa tenang je. Saya dan tuan-puan, terutama saya ingatkan diri saya, sebab mulut saya dekat dengan telinga. Telinga pun dekat dengan telinga, tapi dua-dua tak boleh bersatu walaupun duduk dekat. Mulut dekat dengan telinga tapi tak boleh bersatu, tak boleh duduk, walaupun dia jarak dekat, dia tak boleh duduk rapat. Sebab tu kita, tuan-tuan dan saya, muslimin muslimat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni nak jadi seperti tangan. Bila dekat boleh pegang erat, supaya kita sama-sama bawa diri kita ni sama-sama masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan walaupun dia boleh jauh tapi boleh dekat dan boleh rapat, boleh eratkan. Telinga walaupun duduk dekat tapi dia tak boleh duduk satu. Mulut walaupun duduk dekat, dia tak boleh duduk rapat dua-dua tu. Muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bab yang berkaitan dengan yang kedua ini, rasa tenang bila mana buat dosa, tenang, tak rasa apa pun, tak rasa bersalah. Sebab itulah kalau kita tak boleh nak melakukan ibadat, nak menyaingi para ulama, para orang soleh melakukan ibadat, kalau kita boleh menyaingi orang-orang yang pendosa, orang yang buat dosa ni, sama-sama kita menyaingi dia untuk bertaubat, itu lebih baik. Kita melakukan amalan untuk bertaubat sama-sama, kita menyaingi dia untuk dalam berkaitan bertaubat pun dah cukup baik dah. Amalan mungkin tuan-tuan mungkin dapatlah, kalau saya ni mungkin jauh nak menandingi para ulama terdahulu, para
orang-orang alim terdahulu, kita nak menyaingi dia, imam-imam terdahulu kita nak menyaingi dia, mungkin susahlah saya. Tuan-tuan mungkin boleh buat amalan, tapi sekadar kalau kita boleh bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan dosa ni untuk sama-sama menyaingi dia untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah lebih baik. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak heran, tak peduli pun kita buat dosa banyak mana sekalipun. Tapi Allah Taala pelik dengan kita ni kalau kita tak minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak minta keampunan. Buat dosa tak minta keampunan. Tak minta kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah buat dosa banyak mana sekalipun, kalau kita minta keampunan, nescaya Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Allah Taala Maha Pengampun. Lepas tu kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi antara tanda disebut bahawa hati kita dah mati kalau buat dosa tu rasa tenang je, tak rasa apa pun. Tak rasa macam mana tak ada duit tu. Orang akan rasa tak tenang bila tak ada duit. Bila tak ada duit dia rasa tak tenang. Sebab tu barang naik, semua benda naik, tapi gaji tak naik. Itu dia rasa tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita cek diri kita. Yang ketiganya, antara disebut tanda-tanda hati kita dah mula mati, semakin jauh diri daripada Al-Quran. Semakin jauh daripada Al-Quran. Maknanya mungkin kita semakin jauh, semakin tak baca Al-Quran langsung. Tak ada masa untuk baca Al-Quran kerana kesibukan yang ada pada kita. Sebab tu tanda antara Allah Ta'ala dah tak memerlukan orang tu, Allah Ta'ala sibukkan dia. Allah Ta'ala sibukkan dengan pelbagai perkara dunia. Mungkin dalam bab perniagaan, dia banyak dapat bisnes, banyak dapat projek-projek besar sehingga tak ada masa. Dulu masa tak ada projek, boleh datang masjid, datang surau, beribadat, semayang sunat, semayang belum projek dapat, duha boleh buat sehari 12 rakaat. Bila dah dapat projek besar, dapat pekerjaan, dapat macam-macam job, maka mungkin tak sempat nak baca 2 rakaat pun, mungkin tak sempat. Sebab bila buat 2 rakaat duha, mungkin masa yang dihabiskan untuk duha itu menyebabkan beribu-ribu projek dia rugi. Jadi Allah Ta'ala mungkin akan sibukkan dia. Sedangkan antara kelebihan orang solat duha ini, dia jauh daripada, dia terselamat dari, terlindung daripada terkena sihir. Antara salah satulah. Yang rezeki tu biasalah, rezeki apa semua tu kita semua dah tahulah. Cuma antara salah satu daripada orang yang buat duha ni, dia terhindar daripada orang nak sihir dia. Muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-samalah kita kembali semula, carilah masa untuk kita membaca Al-Quran. Kalau tak boleh baca Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran. Belajar, carilah guru-guru untuk kita belajar Al-Quran, sebab masa masih ada lagi untuk belajar Al-Quran. Al-Quran ni bukan kira ada masa, kira peringkat umur, dia tak ada had umur. Berapa pun umur kita, kita darjah 6 ataupun darjah 60, tak ada masalah, boleh belajar. Kalau kita tak boleh baca, belajarlah baca, insya-Allah. Supaya Al-Quran ini menjadi hujah kita di akhirat nanti. Al-Quran ini menjadi pembela kepada kita bila mana masuk dalam kubur. Bila mana malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanyakan kita soal dalam kubur, maka Al-Quran akan jadi hujah, akan jadi pembela kepada kita. Maka muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita mengingati diri kita untuk sama-samalah supaya kita tidak jauh daripada Al-Quran. Bacalah Al-Quran.
Yang keempatnya, dikatakan di sini, tiada masa memikirkan tentang agama. Tak ada masa nak fikir tentang agama. Ini antara salah satu daripada tanda hati kita dah mati. Tak ada masa nak fikir tentang agama macam mana? Mudah aja. Zaman sekarang ni ada grup WhatsApp. Adalah seorang post tentang agama, tak kisahlah apa-apa pun. Kita skip, tak ada nak baca, tapi berita lain kita baca. Salah satulah contohlah, bukan maksudnya benda tu ada orang post apa-apa memang kita wajib baca, tidak. Maksudnya post tentang kebaikan tu kita baca untuk ambil pengajaran, ibrah daripadanya. Baca sekadar kita baca. Maka muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya juga memikir tentang agama, iaitu fikir tentang bagaimana agama kita hari ini. Bagaimana kedudukan agama kita, adakah duduk di posisi di kedudukan yang betul? Adakah agama kita ni agama yang duduk di atas tempat yang sepatutnya, ataupun agama kita ni duduk di bawah dan sebagainya. Fikir yang kedua, yang ketiganya fikir tentang agama, bagaimana nasib mereka yang orang-orang Islam hari ini. Itu antara perkara-perkara yang kita kena fikirkan. Yang keempatnya, cari masa untuk duduk-duduk kuliah-kuliah agama, belajar dan sebagainya. Kita belajar bukan kita untuk kita nak jadi guru, kita belajar bukan untuk kita nak jadi orang ulama besar. Kita belajar untuk kita ada ilmu. Dalam kita nak bawa diri kita tu, nak memperbetulkan amal ibadat kita, amalan kita, dalam kita nak melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu beza antara orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu dalam bentuk amalan. Orang berilmu dia tahu macam mana dia nak mengamalkan satu-satu amalan. Tapi kalau tak ada ilmu, kita amal mengikut orang. Tengok orang buat, kita buat. Kemudian yang keempatnya, tak suka mendengar nasihat. Yang kelimanya, tak suka mendengar nasihat. Antara tanda hati kita dah mula mati, tak suka dengar nasihat. Sedangkan ad-dinun nasihah, agama tu penasihat. Agama tu memberi nasihat kepada kita. Ada orang nasihat kita tak mau dengar, walaupun benda tu betul, yang dia cakap tu betul, tapi oleh kerana tak kena dengan naluri kita, tak kena dengan jiwa kita, maka kita memberontak, kita marah dan sebagainya. Muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, antara sahabat ataupun kawan yang perlu kita cari, sahabat yang memberi nasihat kepada kita, kawan yang sentiasa mengingatkan kita. Sebab kawan ni ada yang suka memuji dan memuja kita. Yang ni bahaya. Kalau takut kita termakan puji, menyebabkan kita jauh. Sebab tu kawan yang terbaik, kawan yang sentiasa mengingatkan kita, memberi nasihat kepada kita. Walaupun sama ada dalam bentuk formal atau bentuk tak formal, dia beri nasihat, ingatan untuk kita. Dan kita kena terima dengan hati yang terbuka, dengan berlapang dada. Bila nasihat tu nasihat yang terbaik. Dan kita juga sama-sama menasihatkan supaya sama-sama kita bawa kawan kita yang kita kenali kat dunia ni, sama-sama kita bawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Masuk sama-sama masuk syurga. Bukan kita je nak masuk, kita nak bawa kawan-kawan kita semua yang kita kenal atas dunia ni, kita nak jumpa balik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Betul, kalau ada nasihat-nasihat diberikan, kita ambil lah pengajaran. Ambil lah yang mana yang boleh, kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sekadar mana yang kita mampu dengar nasihat untuk diri kita, kebaikan kita, kita ambil lah.
Muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang keenamnya, lupa muhasabah diri. Kita lupa nak muhasabah diri kita. Kita sibuk duk tunjuk orang lain, kesalahan orang lain, sedangkan kita dengar sana sini berlaku perkara-perkara yang berlaku ke atas diri dia, musibah-musibah berlaku, kita lupa nak muhasabah diri kita. Sebab kita tunjuk satu jari kepada orang, 4 jari semula tunjuk pada kita. Lepas tu kena sentiasa muhasabah diri. Terutama sebelum tidur, kita ingatkan diri kita. Inilah jasad inilah yang akan menjadi yang akan dibaringkan dalam tanah nanti, yang akan menjadi makanan ulat dalam kubur. Kita pun tak tahu nanti. Rupa paras yang cantik hari ni kita tengok depan cermin akan jadi tengkorak je yang akan jadi bahan makanan ulat dalam kubur nanti. Sebab tu kena insaf diri kita, kena ingat muhasabah diri kita. Terutama sebelum tidur, maafkan kesalahan orang lain, doakan kebaikan orang lain. Lepas tu saya teringat masa Sayyidina Umar Al-Khattab jadi khalifah, Abu Darda datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang jumpa Abu Darda. Dia tanya, "Wahai Abu Darda, apakah pesanan Nabi yang kau masih ingat sampai sekarang?" Abu Darda kata, "Kau buat 2 perkara, kena ingat 2 perkara, lupakan 2 perkara." Apa 2 perkara yang perlu ingat? Kau kena ingat kesalahan kau kepada orang, dan kena ingat kebaikan orang kepada kau. 2 perkara kena ingat, dia kata. Ingat kesalahan kita pada orang, dosa kita, kesilapan kita pada orang, kena ingat. Dan kena ingat kebaikan orang kepada kita. Tu 2 perkara kena ingat. Adapun 2 perkara yang kena lupakan, dia kata, lupakan kebaikan kita kepada orang dan lupakan kesalahan orang kepada kita. Itu antara perkara yang Abi Darda pesan, ingatkan kepada Sayyidina Umar ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi Amirul Mukminin. Yang kedua, menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab muhasabah diri, maka kita sama-samalah sebelum tidur ingatkan kesalahan kita kepada manusia, kesalahan kita kepada kita bersalah dengan suami, salah dengan isteri, ada salah dengan anak-anak dan sebagainya, salah dengan mak ayah kita. Maka muhasabah diri, minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Kita tak tahu, takut itulah tidur, kita tidur tu tak bangun-bangun dah besok paginya. Maka muhasabahlah, ingat diri kita, sesali diri kita tentang apa yang akan berlaku kepada kita atas diri kita. Ingat tanggungjawab kita, apa yang tanggungjawab kita pada ahli keluarga kita, apa yang kita dah buat, apa yang kita belum buat, tanggungjawab terhadap jiran, tetangga, masyarakat dan sebagainya. Lepas tu kena insafi diri kita, muhasabah diri kita. Sebab kita memerlukan orang lain. Kita tak boleh hidup seorang. Sebab kita kalau meninggal pun perlu pada orang lain uruskan kita. Sebab kita tak boleh nak urus diri kita sendiri. Walaupun dia menguruskan jenazah 30 tahun, 20 tahun dia menguruskan jenazah, bila dia meninggal dia tak boleh uruskan diri dia sendiri. Kena orang lain yang uruskan diri dia sendiri. Sebab tu kita perlukan kepada masyarakat, perlukan kepada sahabat dan kawan, supaya kita ni ada yang menguruskan kita, ada yang membantu kita, ada pertolongan, ada kawan dan sebagainya. Sebab tu perlu insaf diri kita, kena muhasabah sama-sama. Saya ingatkan diri saya, jika tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil ingatan bersama, adalah lebih baik.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketujuh, iaitulah yang ketujuh disebut tak takut dengan mati dan juga siksaan kubur. Ini antara tanda besar. Hati dah mati, dia tak takut dengan kematian. Takut bukan maksudnya takut tengok orang mati. Bila ada jenazah, ada van jenazah lalu pun takut dah, bukan maksudnya macam tu. Takut dengan kematian ni maksudnya bila ada seseorang meninggal, dia merasai mungkin satu hari aku akan jadi macam ni. Sebab tu kalau tak ada rasa apa bila ada orang meninggal, biasa je. Pergi ziarah ada orang meninggal, kita tak rasa apa, duduk bersembang hal dunia lagi. Jenazah duduk depan kita, sembang perkara-perkara yang tak sepatutnya. Bukan kita nak menghisapi kematian sahabat kita. Pergi ngurus jenazah dan sebagainya, orang tengah mandikan jenazah, kita sibuk duduk bersembang. Begitu juga dengan bab perkebumian, pergi hantar ke tanah perkuburan, duduk di atas tanah kuburan, orang lain sibuk dengan bacaan-bacaan, kita sibuk duduk bersembang. Ada lagi lagi teruk disap rokok, tak rasa bersalah, tak rasa apa-apa pun. Yang dia buat tu tanda hati dia dah mula mati. Maknanya dia tidak ambil sedikit pengajaran daripada kematian. Maknanya tak ada takut tak ada takut dengan kematian ataupun tak takut mati. Dan tambahan lagi, kalau lebih teruk, dia tak takut dengan siksaan kubur. Walaupun siksaan kubur ini dia termasuk dalam perkara-perkara sam'iyat, perkara yang kita tak nampak, tak boleh lihat dengan mata kepala. Tapi kita wajib percaya dan yakin bahawa siksaan kubur ni akan berlaku. Pasti dan pasti akan ada. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran banyak perkara-perkara tentang azab dan juga siksaan. Bukan bertujuan untuk mengingatkan kita supaya kita berada di landasan yang betul. Allah Subhanahu wa taala sentiasa ingatkan dalam Al-Quran, ada ayat yang berkaitan dengan azab, ada ayat yang berkaitan dengan nikmat, ada ayat yang berkaitan dengan puji, ada ayat yang berkaitan dengan rugi, faedah dan sebagainya. Banyak-banyak ayat dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut. Hal ini untuk mengingatkan kita semua supaya manusia ni hidup atas muka bumi ini dia berpandukan kepada peraturan dan juga undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia pada undang-undang, di akhirat atas dunia manusia yang kita berhubungan dengan muamalat dengan manusia ni ada undang-undang, apatah lagi kita muamalat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk atas muka bumi ni, duduk atas dunia ni rumah kepunyaan bumi ini merupakan kepunyaan milik Allah Subhanahu wa taala. Haza ardun lillah. Bumi ni merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi rumah orang pun ada peraturan, ada undang-undang. Tak boleh suka-suka nak masuk dalam rumah orang, tak pakai kasut macam tu, tak boleh. Dia ada peraturan dia. Tak boleh main suka-suka nak pergi ikut masa kita je. Itu rumah orang. Ini bumi Allah Subhanahu wa taala, dia ada peraturan, ada undang-undang yang mesti kita ikut. Allah Taala jadikan kita, Allah Taala sediakan buku panduan untuk kita. Itulah Al-Quran untuk kita tadabbur, kita baca, kita ikut apa yang Allah Taala suruh kita buat. Bila kita ikut apa yang Allah Ta'ala